Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Oke, di video kami terdahulu mengetengahkan tentang bahasa Indonesia yang telah sah dan ditetapkan sebagai bahasa resmi UNESCO. Namun sebagaimana pada video kami sebelumnya, ada juga cuitan netizen negara jiran Malaysia yang seakan terusik dan tak terima dengan perkembangan bahasa Indonesia di kancah internasional, dengan memberikan cuitan-cuitan komentar yang terkesan menggelikan. Komentar-komentar netizen negara tetangga yang nyeleneh ini dapat kita katakan sebagai suatu cara untuk menunjukkan ketidakberdayaan yang hingga saat ini masih menjadi persoalan, sebagaimana statement-statement dari orang-orangnya sendiri yang menggambarkan tentang kondisi di negara jiran Malaysia, akan eksistensi bahasa yang belum bisa menjadi jati diri bangsa dan negaranya. Tuan-tuan dan perempuan, kita kena terima hakikat satu benda. Negara kita ni, kita ada kecelaruan identiti, kita tak ada jati diri, kita tak tahu bahasa apa yang kita guna di negara ini. Sebab sistem yang kita bawa daripada zaman merdeka tu sampai ke hari ni, dan kita lahir hidup dalam sistem tersebut. Bahasa yang bercampur bau dan sebagainya. Dan kita tidak ada legasi bahasa Melayu semasa. Ya, selalu kita berwacana ataupun naratif kita bahasa Melayu adalah lingua franca pada abad ke-16, bahasa Melayu penting. Itu legasi lampau yang tidak ada lagi sekarang. Ya, narasi ini yang sering kita dengar bahwa bahasa Melayu sebagai lingua franca dan ini hanya sebuah sejarah masa lalu. Sedangkan zaman terus berubah dengan terbentuknya negara-negara dengan sistem, tata kelola, regulasi-regulasi dan asas-asas yang menjadi jati diri masing-masing negara. Dan bukan kita tidak ada. Selepas merdeka, kita membina legasi baru. Tetapi kita juga yang meruntuhkannya. Antaranya PPSMI dan segala macam yang lain. Tetapi di Indonesia, legasi itu, yang lampau itu, ya, kita semua bercakap tentang apa legasi lampau. Tetapi setelah mereka merdeka, malah sebelum mereka merdeka lagi, iaitu pada tahun 1928, mereka sudah mencipta bahasa Indonesia itu sebagai bahasa yang akan menyatu padukan rakyat Indonesia apabila merdeka nanti. Jadi, dan setelah mereka merdeka pada tahun 45, legasi itu sampai hari ini bertambah kuat semakin hari. Jadi di Indonesia bukan saja setiap rakyatnya fasih berbahasa negara. Mereka bangga, mereka sayang, mereka taat kepada bahasa negara mereka. Okey, dan ketika mereka mengatakan Indonesia bukan bahasa tapi negara dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu, pertanyaan kita, apakah semua warga negaranya bisa berbahasa dengan bahasa kenegaraan iaitu bahasa Melayu? Tetapi di Malaysia ini malang sekali lah. Masih ada warga negara yang tak boleh berbahasa negara. Jadi, bila kita sebut tentang rakyat Malaysia, adakah hanya sekadar IC-nya, lahirnya di Malaysia, pasportnya Malaysia, ataupun kita ada identiti? Jikalau kita nak menjadi satu masyarakat yang cukup inklusif, maka saya percaya, kita lihat, saya ambil contoh, saya bangsa Cina kan, kalau nanti cakap bangsa lain mungkin resis. Takkan Cina cakap Cina resis pula? Tak jadi resis. Jadi, apa yang berlaku sekarang, kita lihat. Contoh, saya sebagai orang Cina. Okey, kenapa orang Cina nak, apakah bahasa komunikasi mereka di situ? Dan kenapa mereka, kita kata orang Cina ini, mereka nak belajar bahasa Cina, sehingga mereka tidak mau belajar bahasa-bahasa lain. Dan dari segi penguasaan bahasanya sekalipun. Dan kita lihat, sekolah vernacular adalah di mana mereka berkomunikasi setiap hari, saban hari dalam bahasa Mandarin. Dan saya boleh kata, ramai, saya tak mau kata semua, ramai yang tidak boleh berkomunikasi dalam bahasa Melayu dengan baik. Dan saya boleh kata sekolah vernacular itu menjadi antara penyumbang, menjadi antara penyumbang kepada ketidakbolehan. Orang Cina ini ada di Indonesia, ada di Thailand, ada di Jepun, ada di Barat, di Eropah, di Amerika Syarikat. Namakan saya orang Cina yang telah menjadi generasi kedua, ketiga ataupun keempat di negara tertentu yang tidak boleh berbahasa Thailand di Thailand, yang tidak boleh berbahasa Jepun di Jepun, yang tidak boleh berbahasa Spanyol, berbahasa Perancis, berbahasa Inggeris di negara barat. Tak akan jumpa. Walaupun mereka ada Dewan Perniagaan Cina yang dan sebagainya, tetapi orang Cina di situ tetap boleh berkomunikasi dalam bahasa kebangsaan.
Kita rakyat Malaysia, maka bahasa kebangsaan kita adalah bahasa Melayu. Kenapa tidak mau belajar? Dan suka saya bawakan satu kajian apa yang tadi Prof dah sebut tadilah, UKM, iaitu Profesor Sharon Carlston, seorang profesor di Fakulti Antropologi dan Kajian Antarabangsa di Princeton, University di USA. Dia buat kajian tentang orang Cina di Malaysia, kenapa mereka tidak mahu berbahasa Melayu. Kerana mereka menganggap, pertama, iaitu bahasa Melayu, bahasa kebangsaan ini adalah warisan budaya Melayu semata-mata. Maka mereka seolah-olah tidak mahu bercakap. Dan sebab kedua ini sebenarnya lebih banyak menjustifikasi. Iaitu menurut Profesor Sharon, dia kata ini kerana masyarakat Cina di Malaysia, menurut kajian dia kata menganggap bahasa Melayu itu sebagai bahasa murahan, bahasa yang tak ada standard, yang hanya boleh digunakan di Malaysia saja. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sendiri pun tahu berapa ramai rakyat kita yang tak boleh bercakap dalam bahasa kebangsaan. Kita sendiri pun tahu sekarang ni banyak kondominium, banyak nama jalan, banyak nama pusat membeli belah, semua dalam bahasa Inggeris. Benda ni adalah fakta, benda ini adalah realiti. Kita sendiri tak perkasakan bahasa kebangsaan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, berapa banyak forum, seminar, program-program perbincangan yang dibuat dalam bahasa Inggeris? Banyak. Kadang-kadang kan sampaikan kita rasa macam kita ni bukan kat Malaysia. Semua benda dalam bahasa Inggeris. Saya tak kata salah bercakap dalam bahasa Inggeris, tetapi ini keterlaluan. Sampaikan seolah-olah bahasa kebangsaan ini terus diketepikan. Nak mencari kerja, lagi dahsyat. Tak tahu bahasa Melayu tak apa, tapi wajib tahu bahasa Inggeris. Tuan-tuan, kalau kita pergi ke Jerman, pergi ke Turki, pergi ke Jepun ke, mereka utamakan bahasa mereka dulu. Sepatutnya kita dah buat benda ni sejak zaman merdeka dulu. Tapi sampai ke hari ni pun saya tak nampak apa inisiatif yang kita nak buat untuk memperkasakan bahasa kebangsaan kita. Indonesia, orang di sana semua bercakap dalam bahasa Indonesia. Sekalipun mereka ada suku yang berbeza, ada orang Jawa, ada orang Melayu, macam-macam provinsi yang ada di sana, tetapi mereka masih lagi bercakap dalam bahasa Indonesia. Tapi ini tak berlaku di Malaysia. Sudah tentu orang akan ketawakan kita. Mana mungkin kita berlawan dengan negara Indonesia nak jadikan bahasa kita sebagai bahasa ASEAN, tapi kebanyakan rakyatnya tak boleh bercakap dalam bahasa kebangsaan dengan baik. Ini satu perkara yang melucukan. Ambil contoh Melayu di bandar. Melayu di bandar suka bercakap dalam bahasa Inggeris tau. Kalau kita pergi jumpa beberapa rakan-rakan yang nampak macam agak sedikit berkerjaya tinggi ni, pergaulan mereka selalunya dalam bahasa Inggeris. Susah nak tengok yang bercakap dalam bahasa Melayu. Kalau bercakap dalam bahasa Melayu pun akan bercampur bau. Ya, sebagaimana kami katakan di awal tadi bahwa cuitan nyeleneh dari netizen negara tetangga dan ulasan-ulasan dari ahli-ahlinya menggambarkan kondisi kebahasaan yang belum bisa menjadi jati diri bangsa dan negaranya. Dan apapun komentar mereka tentang bahasa Indonesia, yang pastinya sebelum bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi UNESCO, bahasa Indonesia telah diajarkan di 54 negara dan juga dituturkan oleh generasi-generasi milenial negara Malaysia sendiri yang saat ini lagi gandrung dengan bahasa Indonesia. Dan kini di penghujung tahun 2023, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa UNESCO.